Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Connie Grace untuk ringkas TVS edisi 24 Januari 2021. Baik, kita mulakan dengan laporan ini. Kementerian Kebajikan Wanita Keluarga Kesejahteraan Komuniti dan Pembangunan Kanak-kanak KWKPK menyeru agar lebih banyak pihak untuk menjadi rakan strategik kementerian itu menjayakan inisiatif Kenyalan Golkar. Kata Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah, ia sebagai langkah untuk bersama-sama membantu warga emas untuk menikmati perkhidmatan yang ditawarkan itu. Setakat ini hanya terdapat 195 vendor yang terlibat sebagai rakan strategik KGC di seluruh negeri. Just to inform the press, untuk bahagian Kuching saja we have 86 vendors out of a total 190 berapa tak yang vendor 190 pula. Kuching paling banyak jadi vendor and we are still looking for more partners sebanyak-banyak yang mungkin to give benefits to our senior citizen ni. Pelbagai kemudahan serta kadar potongan harga yang ditawarkan rakan strategik kepada warga emas yang memiliki KGC. Ia termasuk optikal, pengangkutan awam, farmasi, refleksologi serta rawatan pergigian dan sebagainya. Sementara itu, salah satu rakan strategik KGC yang menawarkan khidmat farmasitikal berkata, pemegang KGC akan mendapat beberapa manfaat seperti diskaun harga bagi beberapa suplemen dan sebagainya. Biasanya kami orang akan minta Kenyalan Golkar order untuk datang ke Apro Pharmacy setiap 18 hari bulan. Because untuk 18 hari bulan itu, kami orang ada bagi offer kalau mereka beli pembelian RM200 ke atas, dia boleh dapat RM10 diskaun. Lepas tu untuk dia punya suplemen, ada special for omega 3 dengan suplemen mata juga. Manakala untuk perkhidmatan kedai cermin mata, ada di antara mereka menawarkan diskaun sehingga 50%. Ia bagi membantu mereka yang kurang berkemampuan untuk memiliki cermin mata. Untuk 50% untuk sunglass kah, bingkai kah, untuk orang tua lah. Misalnya harga bingkai 100, habis less 50% kan, tinggal 50 sajalah. Itu saja kami kasihlah. Biasa contoh macam itulah. Kami buat ini untuk membantu orang yang tidak kemampuan macam itulah. Terutamanya orang yang umur meningkat macam tu, sebab mungkin tidak ada pekerjaan kah apakah, kami tolong cuma bantulah. Kenyalan Golkar nyata memberi keistimewaan kepada penerimanya sekaligus telah mampu mengukir senyuman pada wajah warga emas dengan bantuan yang telah diberikan. Sekian laporan Odlin Katani bersama juru kamera Muhammad Gusti untuk TVS Kuching. Persatuan Anak Istimewa Sarawak PRAIS mencadangkan agar Bengkel Seri Sarawak diambil alih untuk dijadikan sebagai Akademi Orang Kelainan Upaya OKU. Menurut Presidennya Rapazel Richard Hamid, dengan adanya akademi berkenaan, ia membuka peluang pekerjaan kepada golongan OKU dan melatih mereka untuk menjadi tenaga pengajar selain menyediakan kursus vokasional keusahawan termasuk pertanian yang sesuai dengan keperluan pekerjaan kepada pelatih OKU. Bagi merealisasikan perkara tersebut, kompleks latihan OKU juga perlu dibina. Katanya lagi, pada masa ini, hampir kesemua kaki tangan yang berkhidmat di Bengkel Seri Sarawak berada di bawah paras kemiskinan. Justeru dengan langkah pengambil alihan dan naik taraf bengkel tersebut kepada sebuah akademi, kebajikan pekerja diharapkan akan lebih baik dan terjamin. Dalam masa sama, Rappelson berharap kerajaan Sarawak akan memberi pertimbangan sewajarnya terhadap cadangan tersebut. Terdahulu, Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah telah memaklumkan bahawa Sarawak bakal miliki pusat latihan OKU bagi memudahkan golongan istimewa itu melanjutkan pendidikan selepas tamat Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Bagaimanapun, setakat ini kementerian belum memutuskan sama ada ia bakal ditubuhkan sebagai satu kompleks latihan OKU atau sebuah vocational khas untuk golongan tersebut.
Projek jalan raya di kawasan Dewan Undangan Negeri Pelagus iaitu dari Nangga Tuli ke Nangga Merit yang tertangguh sebelum ini akan terus dilaksanakan. Ahli Dewan Undangan Negeri Pelagus Wilson Nyabong Ijang berkata, projek yang menelan kos sebanyak 280 juta ringgit itu menggunakan dana di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB. Ia telah diluluskan di bawah rancangan Malaysia ke-11 RMK-11. Itu memang lama tertangguh, cadangan rekoda dulu. Sepatutnya rekoda yang implement lah, melaksanakan projek itu. Tapi kita tidak kira dari mana duit datang. Itu asal daripada kerajaan pusat. Dulu dari rekoda EPU, Economic Planning Unit, Perdana Menteri punya pejabat. Lepas itu sekarang dia orang ada dana daripada Kementerian Luar Bandar. Pada ketika ini katanya apa yang tinggal hanyalah proses pemilihan konsultan dan jika selesai tender akan dikeluarkan terus. Semua tanah yang terjejas juga telah dibayar sepenuhnya. Kita ada berapa 6 ke 8 jambatan sepanjang 40 km dari Nangga Tuli ke Nangga Merit. Itu daripada itu ada simpang pergi Bintulu. Itu jalan utama untuk pergi Bintulu kemudian. Jelasnya projek membina jalan raya itu tertangguh kerana berlakunya pertukaran kerajaan di peringkat persekutuan serta kekurangan dana. Pada Januari 2019, Wilson telah berjumpa dengan Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg bagi menerangkan perkara tersebut. Katanya sekiranya tiada peruntukan disediakan, dana dari Agensi Pembangunan Ulu Rajang URDA akan disalurkan bagi membiayai projek yang telah lama tertangguh itu. Walau bagaimanapun, pertukaran semula kerajaan persekutuan menjadi penyelesaian apabila di bawah KPLB, dana untuk projek itu telah pun diluluskan. Sementara itu, golongan belia di Pelagus mengharapkan kerajaan dapat menyediakan fasiliti sukan untuk aktiviti riadah. Bagi Naufal Q, fasiliti sukan sangat diperlukan supaya belia di kawasan itu dapat melakukan aktiviti sehat. Amat memerlukan fasiliti-fasiliti seperti gelanggang futsal, ataupun seperti gelanggang takraw untuk aktiviti sehat belia-belia lelaki dan perempuan pada waktu petang. Kalau kita ada Dewan Mini pun cukup baik. Meaning dari segi kalau kita nak ke arah pembangunan belia yang sedia ada, kita patutnya ada satu fasiliti yang kita boleh mengumpul belia-belia yang sedia ada untuk kita membuat satu program yang boleh membangunkan belia-belia kita yang ada di Rumah Panjang ini. Tambah Russell, banyak bakat belia di Rumah Panjang boleh diketengahkan dan sekaligus mampu menyumbang kepada pembangunan modal insan di kawasan pedalaman. Sementara itu, bagi Dila Juntan, sebuah dewan untuk menjalankan aktiviti seperti membuat kraft tangan juga diperlukan. Kami memerlukan satu dewan yang digunakan untuk membuatkan aktiviti-aktiviti yang berfaedah seperti membuat kraft tangan, menganyam tikar, membuat manik. Seperti mana kita orang selalu buat pertandingan futsal, kadang-kadang kita orang buat pertandingan sepak takraw. Selain itu juga, kita orang pun pernah buat praktis macam kita orang panggil Zumba. Bakat dan kemahiran golongan belia di luar bandar perlu dibangunkan dengan penyediaan pelbagai program dan kemudahan daripada kerajaan sekaligus dapat merapatkan jurang perbezaan di antara golongan belia di bandar dan luar bandar kerana mereka inilah yang akan menjadi aset negara suatu hari nanti. Belia harapan bangsa, agama dan negara. Melaporan Siudawi bersama dengan Jurukamera Zain Hashim untuk TBS Kapit. Operasi percubaan bas hidrogen di Bandaraya Kuching akan kekal beroperasi mengikut jadual yang ditetapkan, yang mana ia menyediakan perkhidmatan percuma kepada penumpang bagi laluan lingkaran warisan pusat bandar hingga ke Damai. Demikian pengesahan Sarawak Metro susulan gambar tular yang menunjukkan salah satu bas hidrogennya ditunda. Sarawak Metro, sebuah anak syarikat milik penuh Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC, telah mengambil tindakan yang diperlukan dalam memastikan perkhidmatan bas tersebut dapat diteruskan.
Sarawak Metro sedang berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut dan yakin dapat melakukannya dengan bantuan rakan teknikalnya di Foshan Fiki Automobile Manufacture di China. Walaupun pihak Fiki tidak dapat hadir secara fizikal di Kuching kerana menghadapi cabaran disebabkan sekatan perjalanan semasa pandemik COVID-19. Sarawak merekodkan 2 lagi kematian akibat COVID-19 pada Sabtu. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kematian akibat jangkitan virus pembawa maut itu meningkat kepada 26 kes. Sementara itu, Sarawak pada Sabtu merekodkan 193 kes positif COVID-19. Ini menjadikan jumlah keseluruhan jangkitan positif COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 3,124 kes. Sibu kekal mencatatkan kes harian tertinggi iaitu 138 kes di mana 114 kes adalah daripada kluster Pasai dan 24 kes pula melibatkan individu yang menjalani saringan di Pusat Kesihatan Daerah Sibu. Bintulu mencatatkan pertambahan 10 kes, Miri 12 kes, Kuching 9 kes, Dalat 9 kes, Kapit 5 kes, Sebau 4 kes, Kanawit 2 kes, Selangau 2 kes, Bau dan Limbang masing-masing 1 kes. Daerah Bintulu telah bertukar status dari status kuning kepada jingga setelah mencatatkan sebanyak 29 kes dalam tempoh 14 hari yang lepas. Manakala daerah Bau pula telah bertukar kepada status kuning. Sementara itu, secara keseluruhan Malaysia mencatatkan angka tertinggi harian dengan 4,275 jangkitan baru COVID-19 direkodkan. Ini menjadikan jumlah kumulatif jangkitan mencecah 180,455 kes. Selain itu, kes sembuh daripada COVID-19 juga dilaporkan paling tinggi iaitu sebanyak 4,313 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, ia menjadikan jumlah keseluruhan kes sembuh setakat ini adalah sebanyak 137,019 kes. Daripada jumlah kes baru, sebanyak 4,264 kes adalah penularan tempatan, sementara 11 kes adalah import. Negeri Selangor terus merekodkan pertambahan kes harian tertinggi iaitu sebanyak 1,421 dalam tempoh 24 jam menjadikan jumlah keseluruhan kes di negeri itu adalah 53,384 kes. Baik, laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS untuk jam ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di saluran 122 Astro. Saya Connie Grace, TVS, salam kehormat dan sayu kenop.